Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam subjek PSB tingkatan 1, kita akan mulakan dengan bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Tajuk yang pertama, perkembangan seni visual di Malaysia. Standard kandungan, persepsi seni pemahaman terhadap perkembangan seni visual di Malaysia. Standard pembelajaran, murid boleh 1.1 menggalurkan perkembangan seni lukis dan seni reka di Malaysia. 1.1.1 seni halus. Dalam video kali ini kita akan fokuskan terlebih dahulu kepada seni halus berkaitan sejarah dan perkembangan, tokoh dan karya, pertubuhan dan persatuan dan institusi seni. Perkembangan seni visual di Malaysia berlaku secara berperingkat-peringkat dan berkait rapat dengan seni halus, seni reka dan seni kraft. Kita harus mengenali tokoh pelukis, pereka dan tokoh kraft hebat tanah air supaya dapat menghargai sumbangan mereka dalam bentuk hasil seni visual. Kita akan lihat sejarah dan perkembangan seni halus. Sejarah seni visual negara kita bermula pada tahun 1920-an dengan penubuhan Penang Impressionist Society. Ahli-ahlinya ialah isteri-isteri golongan expatriate, Puan Lim Cheng Kung sebagai penaja dan Abdullah Arif sebagai guru seni lukis. Cuba pelajar lihat, ini adalah karya Abdullah Arif. Cantik kan hasil karyanya? Pada tahun 1930-an, muncul sekumpulan pelukis yang dikenali sebagai 12 pelukis perintis di Pulau Pinang, antaranya ialah Abdullah Arif dan Yong Mun Sen. Mereka menjadikan landscape sebagai tema karya cat air mereka. Pada tahun 1950-an, muncul pula pelukis seperti Chua Tien Teng dan Khalil Ibrahim yang menggunakan subjek tempatan sebagai tema dalam karya catan mereka. Penubuhan Wednesday Art Group melahirkan para pelukis yang menampilkan karya catan gaya naturalism. Karya mereka bertemakan subjek yang mencerminkan warisan sosio-budaya masyarakat Malaysia. Selepas merdeka, landscape seni visual negara terus berubah. Kepulangan pelukis-pelukis seperti Johri Koh dan Ibrahim Hussein ke tanah air telah menampilkan catan gaya ekspresionisme dan ekspresionisme abstrak hasil pengaruh gaya seni barat. Ini adalah hasil karya Johri Koh. Perkembangan seni visual semakin rancak dengan penubuhan Angkatan Pelukis Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Penubuhan institusi seperti Institut Teknologi Mara dan institusi seni swasta yang menawarkan pelbagai kursus seni menyemarakkan bidang seni visual ini di negara kita. Di dalam seni halus, terbahagi kepada lukisan ataupun catan, arca dan juga cetakan. Sekarang kita akan lihat tokoh lukisan atau catan, iaitu Abdullah Arif, Yong Mun Sen, Muhammad Hussein Inas, Ibrahim Hussein, Zulkifli Buyung, Chua Tien Teng, Syed Ahmad Jamal dan Abdul Latif Muhyiddin. Ini adalah contoh karya Zulkifli Buyung. Berikut adalah tokoh arca, iaitu Anthony Lau, Zakaria Awang, Ramlan Abdullah, Raja Syahriman Raja Azidin, Mat Anwar Ismail, Zulkifli Yusof dan Rosli Zakaria. Ini adalah contoh arca daripada Zulkifli Yusof. Seterusnya kita lihat tokoh cetakan, iaitu Long Tian Shih, Ahmad Khalid Yusof, Chiu Teng Beng, Ismail Zain, Ponirin Amin, Lee Ju Fo, Johari Said dan Els Noor. Ini adalah karya Ponirin Amin. Sekarang kita akan lihat lebih lanjut tentang tokoh Abdullah Arif. Beliau lahir pada tahun 1905 di Pulau Pinang, pelukis didikan sendiri atau self-taught artis aliran impresionisme. Menjadi guru seni kepada kumpulan expatriate Eropah dan Penang dan Impressionist Society di Pulau Pinang. Berikut adalah karya Abdullah Arif.
Jom kita kenali tokoh Chua Tian Teng. Beliau lahir pada tahun 1912 di negara China. Pelopor kepada catan batik. Catan batiknya merupakan suatu medium pengucapan seni yang baharu dan unik di persada seni antarabangsa. Ini adalah karya Chua Tian Teng, Mother and Child 1991 batik. Sekarang berkenaan tokoh Muhammad Hussein Inas. Beliau lahir pada tahun 1924 di Indonesia. Pelukis aliran realisme dan khusus dalam seni potret. Mengasaskan Angkatan Pelukis Semenanjung APS pada tahun 1956. Dianugerahkan gelaran Pelukis Potret Diraja oleh Sultan Selangor pada Mac 1990. Berikut adalah tokoh Anthony Lau. Beliau lahir pada tahun 1933 di negeri Johor. Bekas pensyarah Specialist Teachers Training Institute Kuala Lumpur. Menggunakan bahan besi, logam dan kayu. Meminati tema figuratif dan representasi. Berikut adalah hasil karya Anthony Lau. Sekarang kita akan lihat tokoh Reza Piyadasa. Beliau lahir pada tahun 1939 di negeri Pahang. Pelukis aliran konstruktivisme dan minimalis. Pelukis dan pengkritik seni. Reza Piyadasa juga menghasilkan karya terkenal iaitu Entry Points and the Haji Family. Pameran penting beliau seperti Neoscene 1969, Eksperimentasi 1970, Dokumentasi 1972 dan Tour a Mystical Reality pada tahun 1974. Berikut adalah tokoh Zulkifli Yusuf. Beliau dilahirkan pada tahun 1962 di negeri Kedah. Pengarca prolifik dengan tema politik dan kemasyarakatan seperti The Power to 1991. Beliau memenangi banyak anugerah, antaranya Hadiah Utama, Bakat Muda Sezaman 1988 dan Anugerah Akademik Negara 2007 bagi kategori Anugerah Seni dan Kreativiti. Berikut adalah karya Zulkifli Yusuf. Sekarang kita akan berkenalan dengan tokoh Ibrahim Hussein. Beliau dilahirkan pada tahun 1939 di negeri Kedah. Karya awal bertemakan figura realistik, menerusi karya seperti My Father and the Astronaut 1969 di samping pengaruh aliran ekspresionisme abstrak menerusi karya siri Dance of Life 1982. Mempelopori teknik printage yang menggabungkan teknik percetakan dengan collage. Berikut adalah karya Ibrahim Hussein. Tokoh Johari Said. Beliau dilahirkan pada tahun 1961 di negeri Perak. Pelukis cetak prolifik dalam teknik cetakan kayu, lino dan gurisan asid dengan pelbagai gaya seperti ekspresionisme dan surrealisme. Berikut adalah karya Johari Said. Sekarang kita akan lihat pertubuhan dan persatuan. Perkembangan seni visual disemarakkan lagi dengan penubuhan beberapa pertubuhan dan persatuan. Walaupun pertubuhan dan persatuan ini ditubuhkan pada era yang berbeza serta dianggotai oleh individu yang berlainan, namun pertubuhan dan persatuan ini menjadi faktor perkembangan seni visual di Malaysia. Berikut adalah contoh pertubuhan sebelum merdeka, iaitu Penang Impressionist Society. Contoh pertubuhan sebelum merdeka juga ialah Wednesday Art Group. Angkatan Pelukis Malaysia adalah pertubuhan yang ditubuhkan selepas merdeka. Begitu juga Persatuan Pelukis Malaysia yang ditubuhkan selepas merdeka. Sekarang kita akan lihat institusi seni. Usaha memperkembangkan seni visual dilakukan dengan penubuhan beberapa institusi yang menawarkan pelbagai kursus dalam bidang kesenian. Antaranya ialah Sultan Idris Training College, Specialist Teachers Training Institute, Institut Teknologi Mara, Universiti Sains Malaysia dan institusi seni swasta. Sekarang kita akan lihat institusi yang menggalakkan perkembangan seni visual. Sultan Idris Training College.
tahun penubuhannya ialah 29 November 1922. Tujuannya melatih guru-guru Melayu. Kursus yang ditawarkan seni lukis dan pertukangan tangan seperti anyaman dan kerja kayu. Yang kedua ialah Specialist Teachers Training Institute. Ditubuhkan pada tahun 1960. Tujuannya melatih guru-guru dalam mata pelajaran seni dan kursusnya sejarah dan apresiasi seni, idea moden dalam pendidikan moden dan rekaan kreatif. Seterusnya ialah Institut Teknologi Mara, ITM, kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara UiTM. Ditubuhkan pada 1967 dan kursus yang ditawarkan pengajian seni seperti seni halus, seni reka grafik dan seni reka perindustrian. Universiti Sains Malaysia USM. Tahun penubuhan 1972, Jabatan Seni. Kursus yang ditawarkan ialah pengajian seni halus seperti catan, seni reka grafik, seni foto dan cetakan. Dan yang terakhir, institusi seni swasta. Tujuannya ialah membantu dalam perkembangan seni visual dan pendidikan. Contoh, Kuala Lumpur Institute of Graphic, Lim Kok Wing University of Creative Technology. Kita akan sambung perbincangan tentang seni reka dalam video yang lain. Untuk menguji kefahaman para pelajar, sila jawab latihan pengukuhan berikut. Soalan pertama, sejarah perkembangan seni visual di negara kita dikatakan bermula sekitar tahun? Soalan yang kedua, antara tokoh paling awal terlibat dalam seni catan ialah? Soalan yang ketiga, karya terawal seni catan sering menjadikan apa sebagai tema dalam catan mereka? Soalan yang keempat, antara institusi yang menawarkan kursus dalam bidang kesenian ialah? Dan soalan yang kelima, dalam bidang seni visual, apresiasi seni visual memfokuskan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.